Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan penonton yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya dapat lagi kita meneruskan kehidupan kita pada hari ini, dapat lagi kita meneruskan segala aktiviti kita, sama ada yang meluangkan masa bersama dengan ahli keluarga, dan juga ada yang dalam kalangan kita yang sedang bekerja pada hari ini, kan, hari Sabtu, ada yang bekerja setengah hari, dan juga ada yang ada aktiviti-aktiviti yang tertangguh pada semalam dan ingin disambung pada hari ini. Macam-macam aktiviti yang kita rancang pada hari ini. Semoga segala aktiviti itu dipermudahkan dan mencapailah segala hasrat yang diinginkan. Jadi tuan-tuan penonton yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa bersama dengan saya pada hari ini, insya-Allah kita akan meneruskan kupasan tajuk kita berkenaan dengan fiqh aulawiyat. Fiqh aulawiyat iaitu fiqh keutamaan yang dikarang oleh tokoh besar Mesir, ulama besar di Mesir, iaitu Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tapi sebelum itu, sebelum kita membicarakan berkenaan dengan topik ini, suka untuk saya mengajak tuan-tuan yang bersama dengan saya mahupun tuan-tuan yang menonton selepas video ini, selepas live ini ada siaran ulangan, sama-sama saya nak mengajak dengan tuan-tuan semua, marilah kita berganding bahu, kita bersatu padu, kita bekerjasama di antara satu sama lain dalam kita memerangi COVID-19 yang sejak semenjak ni peratusan ataupun jumlah bilangan kes positif semakin meningkat, kan? Kita tak nak PKP yang telah dilaksanakan pada bulan Mac yang lalu berulang kembali, kan? Ada PKP 2 pula, kan? Kalau PKP 2 ni dilaksanakan, berkemungkinan besar ramai lagi yang akan kehilangan pekerjaan, ramai lagi yang akan terkesan dan seumpama dengannya. Kita tak nak benda itu berlaku. Jadi sama-samalah kita terus memerangi wabak ini. Kita sama-sama terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar virus ini diangkat ke langit. InsyaAllah kita terus berjuang, kita belum menang lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dirahmati Allah, seperti mana yang kita bincang pada sebelum ini, tetapi dalam subtopik yang sama, iaitu tajuknya berkenaan dengan kesilapan ahli agama dalam menilai fiqh aulawiyat. Bila saya membicarakan berkenaan dengan tajuk ini, ada di kalangan para asatizah kurang senang. Apa yang saya nak katakan di sini bukan nak menggambarkan bahawa para asatizah ataupun para ahli agama pada masa kini tak pandai nak menilai. Tapi apa yang telah dikupas, yang tajuk yang ada di dalam buku Fiqh Aulawiyat ini, berkemungkinan besar ahli agama pada dan ketika pengarang menulis kitab ini. Jadi hatta kita ahli agama sekalipun ataupun kita bukan ahli agama sekalipun, sama-samalah kita meningkatkan ilmu ataupun kita memperbaharui perkara yang baik kepada perkara yang lebih baik. Jadi insya-Allah mana yang kita boleh ambil sebagai panduan, kita sama-sama praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan sinan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita berbalik kepada topik yang
dibicarakan ataupun yang dikongsikan, dibincangkan pada minggu-minggu yang sebelum ini, dalam slot ataupun dalam kupasan tajuk fiqh aulawiyat, iaitu berkaitan dengan kesilapan ahli agama dalam menilai fiqh keutamaan itu. Kita sambung lagi apa yang diperkatakan lagi, apa yang ingin pengarang sampaikan lagi kepada kita, terutamanya pada generasi yang sekarang ni lah, kan. Jadi apa lagi yang dia kata apabila mendapat seruan untuk berjihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta seorang pun sahabat baginda meninggalkan pekerjaan mereka untuk turut serta menyebarkan dakwah. Baginda membiarkan setiap sahabat tetap bekerja, sama ada sebelum ataupun selepas hijrah. Apabila disuruh kepada berjihad, mereka bersegera melangkah kaki dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda dan jiwa mereka mengikut kadar kemampuan masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sampaikan kepada kita, iaitu berkenaan dengan keperluan, berkenaan dengan keutamaan, yang mana satu kita perlu dahulukan, yang mana satu para sahabat perlu dahulukan. Jadi dalam konteks ini ataupun dalam analogi yang disampaikan ataupun yang ditulis oleh pengarang, dia menggambarkan bahawa ada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk berjihad. Okey, dia kata jom kita jihad. Tetapi Rasulullah tidak menyuruh ataupun dia mengajak keseluruhannya sekali untuk berjihad sampai ada para sahabat yang meninggalkan pekerjaan mereka. Tak. Mana kata mana sahabat, kalau bahasa kita sekarang lah, mana-mana yang free, mana-mana yang ada masa terluang, jom kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kan. Kita menegakkan agama Islam, bukan nak tinggalkan kesemuanya sekali, kan. Mungkin ada di dalam kalangan sahabat itu dia perlu berada dan perlu melaksanakan tugasan-tugasan mereka, perlu menjalankan aktiviti ataupun tugasan-tugasan yang telah diberikan kepada mereka. Sebagai contoh, tugasan-tugasan yang kita katakan sebagai tugasan essential, essential service kita katakan, kan, frontliner lah, kan. Mungkin ada dalam kalangan sahabat, kan, dalam kalangan perubatan, doktor sekalipun. Mungkin ada kalangan sahabat yang mana mereka ni mungkin dalam bidang engineering, kalau kita katakan sebagai contoh, kan. Kalau mereka tinggal terus pergi berjihad, mungkin keberadaan mereka itu di sesuatu tempat itu tidak ada. Maksudnya bila mereka berjihad, bila warga kampung penduduk itu nakkan keperluan mereka, nakkan kepakaran mereka, dah tak ada. Jadi macam mana? Jadi bukannya Nabi kata okey jom semua kita berjihad, semua sekali pergi berjihad, tak. Mana kata mana yang free, mana yang ada kelapangan masa, jom kita sama-sama berjihad menegakkan agama Islam. Tapi tak kesemuanya sekali. Mungkin ada di kalangan sahabat yang menjaga ataupun dalam kat rumah hanya ada ibu bapa yang sedang uzur. Jadi Nabi kata, dekat rumah kamu ada siapa? Kalau ada ibu bapa, okey, tak perlu pergi berjihad. Jaga ibu bapa kamu lebih baik daripada kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di situ yang kita nak katakan keperluan kita, kan? Keperluan kita nak berjihad. Ada sesetengah golongan, yang kita katakan bila mereka pergi berjihad, sampaikan mereka tidak mempedulikan ahli keluarga mereka, anak isteri terbiar, tidak diberi nafkah. Sebab kalau kita nak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bila nak pergi berperang lah pada zaman dahulu, tempoh peperangan tersebut bukannya dalam masa yang singkat, yang lama, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan, kan. Dalam tempoh itu takkanlah mereka tak tinggalkan orang kata keperluan asasi kepada ahli keluarga. Takkanlah dia nak tinggalkan ibu bapa yang sedang uzur, kan. Mungkin keperluan mereka macam mana,
kan, keadaan mereka macam mana, sekiranya sakit macam mana nak diuruskan dan seumpama dengannya. Jadi berbalik kepada apa yang pengarang nak sampaikan kepada kita, supaya kita berhati-hati, supaya kita bijak dalam melakukan suatu perkara tersebut. Tengok keperluan itu, yang mana satu perlu diutamakan, yang mana satu perlu dikemudiankan. Kita kata bahawa berjihad ini, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu perkara yang baik, kan? Perkara yang baik. Tetapi dalam masa yang sama, ada keberadaan kita berada di rumah itu lebih baik ataupun lebih elok berbanding kita pergi berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang ingin disampaikan kepada kita daripada pengarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dirahmati Allah sekalian, apa lagi dia kata? Imam Al-Ghazali tidak bersetuju dengan orang yang hidup sezaman dengan beliau. Imam Al-Ghazali tak setuju. Mungkin ada perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Imam Al-Ghazali pada ketika itu, sebab tu dia kata tidak bersetuju. Mereka hanya mempelajari fiqh dan ilmu seumpama dengannya. Pada masa yang sama, di negeri mereka hanya terdapat doktor Yahudi ataupun Nasrani. Okey. Semua umat Islam berubat dengan mereka. Jiwa dan aurat orang Islam diserahkan kepada doktor Yahudi dan Nasrani secara menyeluruh. Mereka mengambil hukum yang berkaitan dengan syariat daripada doktor itu. Antaranya, hukum membolehkan berbuka puasa untuk orang yang sedang berpuasa dan bertayamum untuk orang yang luka. Baik, tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dirahmati Allah sekalian, ini yang kita katakan tadi. Imam Al-Ghazali dia kata dia tak suka keadaan pada ketika itu. Dia kata dia tak berapa selesa orang yang hidup sezaman dengan beliau. Kenapa? Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, pada ketika itu, apa yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qaradawi menggambarkan bahawa pada ketika itu ramai yang ingin mempelajari ilmu fiqh dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fiqh lah, ilmu-ilmu agama. Sedangkan pada ketika itu ilmu lain perlu lagi dipelajari. Sedangkan pada ketika itu ilmu-ilmu yang selain daripada ilmu agama perlu juga dipelajari oleh mereka. Jadi impaknya tuan-tuan, impaknya apabila semua orang nak belajar agama sahaja, semua orang nak belajar tentang fiqh, semua orang belajar tentang usul fiqh, semua orang belajar tentang apa lagi, tentang akidah, tentang ibadah, tentang ilmu agama, sehingga kan mengetepikan ilmu-ilmu yang lain, contohnya berkaitan dengan ilmu kedoktoran sekalipun, contohnya berkaitan dengan ilmu kejuruteraan sekalipun, apa lagi, ilmu-ilmu yang selain daripada ilmu agama. Jadi hasilnya pada ketika dan saat itu, apabila orang Islam, khususnya perempuan Islam, ingin mendapatkan rawatan, apabila mereka sakit, mereka mendapatkan rawatan, akhirnya doktor yang merawat mereka adalah dalam kalangan orang Yahudi dan juga Nasrani. Jadi apa jadi tuan-tuan? Apa kesannya? Kesannya ialah bila mana anak perempuan kita ataupun isteri kita pergi mendapatkan rawatan dengan doktor yang bukan daripada golongan Islam, ataupun bukannya dalam golongan ataupun doktor itu dalam kalangan orang-orang lelaki sekalipun, bagaimana dengan aurat-aurat isteri kita tuan-tuan? Bagaimana dengan aurat anak perempuan kita tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan sekarang ni lah, contoh analogi yang saya nak gambarkan pada ketika dan saat ini, pada wawasan 2020. Contoh yang tuan-tuan, bukan betul pun, contoh di Malaysia, kita pergilah Sabah, Sarawak, Penang ke, Kedah ke, Selangor ke, hatta mana sekali lah negeri sekali, mana-mana negeri sekalipun, kita pergi ke hospital ke seluruh dunia, seluruh Malaysia, dunia pula seluruh Malaysia ni, kita cari, kita tak jumpa pun doktor dalam kalangan wanita dan juga beragama Islam. Jadi kita ada isteri, kita ada anak-anak perempuan.
apabila mereka golongan-golongan ini nak mendapatkan rawatan di hospital, siapa yang nak akan merawat mereka? Dekat Malaysia ni tak ada doktor yang perempuan Islam, tak ada. Yang ada hanyalah lelaki dan bukan beragama Islam. Doktor lelaki dan juga yang bukan beragama Islam. Tuan-tuan bayangkan ketika dan saat itu bagaimana kita nak menghadapi. Ada sesetengah, saya pasti ada sesetengah mereka yang kata, tak apalah Ustaz, dah nak buat macam mana, darurat. Ya, memang betul darurat. Tapi sampai bila kita nak dalam keadaan macam ni? Bagaimana kita nak mengatasi masalah ni? Adakah kita hanya redha dengan keadaan dan situasi begitu? Jadi inilah yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali yang mengatakan dia tak suka pada orang yang hidup sama dengannya pada ketika itu. Sebabnya mereka hanya bertumpu kepada satu bidang saja. Semua nak jadi ustaz. Sampaikan mengetepikan bidang-bidang lain tentang kedoktoran, mengenepikan bidang-bidang yang berkaitan dengan kejuruteraan, apalagi bidang-bidang dengan sains, maths ke apa ke yang seumpama dengannya lah, kita tengok dari segi kejuruteraan lah tuan-tuan. Kita tengok jugalah dari sudut kejuruteraan. Apabila orang yang bukan Islam, orang yang bukan Islam membina satu binaan bangunan lah kita katakan, kita pasti ke mereka membina dengan takwa? Pasti ke mereka membina bangunan tersebut atas iman dan takwa? Kalau kita seorang Islam, seorang jurutera dan juga beragama Islam yang mempunyai iman dan takwa yang tinggi, kita pasti kita akan design bangunan tersebut, yang mana dalam bangunan tersebut bangunan yang besar lah kan, kita akan design dalam tu akan ada bilik air tak bercampur dengan lelaki dengan perempuan kan. Mungkin dalam bangunan tersebut ada tempat ibadah surau kan, yang selesa, yang luas untuk kemudahan para jemaah ataupun pengguna-pengguna bangunan tersebut untuk nak menunaikan solat. Apa lagi, kita akan design bangunan tersebut yang ada dapur yang selesa kan, yang mana apabila orang yang bekerja di dapur tersebut dapat menyediakan makanan yang bersih, yang halal dan suci. Kita fikir ke arah tu. Tapi apabila bangunan tersebut dibina bukan orang yang beragama Islam, orang yang bukan beragama Islam membina satu bangunan, adakah mereka membina atas dasar iman dan takwa? Mereka fikir tak tentang suraunya, tentang tandasnya, tentang keperluan-keperluan lain ke? Mereka, adakah kita pasti mereka memikirkan perkara-perkara tersebut? Kalau ada, alhamdulillah. Tapi jaminannya bagaimana? Jadi berbalik dengan apa yang disampaikan oleh pengarang ini, bahawa kita perlu membezakan ataupun kita perlu mengimbangkan yang mana satu yang kita perlu tuju. Dan kalaulah bidang-bidang tertentu sebagai contoh yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, yang mana Imam Al-Ghazali tak suka pun orang yang hidup sama dengannya, dia kata semua nak tumpu kepada bidang khusus ya, satu bidang je. Semua nak jadi apa yang dikatakan tadi, semua nak pelajari ilmu fiqh dan juga ilmu yang berkaitan dengan fiqh ni. Yang lain mereka tepikan. Tak boleh lah macam tu. Jangan kita ni kalau kita katakan, Ustaz, kalau saya tumpu kepada bidang lain, rugilah saya. Rugilah saya tak belajar ilmu agama. Bukan macam tu tuan-tuan. Kan? Makna kata bila kita belajar ilmu lain sekalipun, kejuruteraan sekalipun, perubatan sekalipun, sebenarnya ilmu itu menjurus kepada ibadah. Kan? Sebagai perubatan kita katakan, kita dapat menggambarkan, kita dapat hikmah daripada kita mempelajari perubatan tersebut, tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia ni dengan sebaik-baik ciptaan. Di situ pun berbalik kepada ilmu agama.
Nak tak nak je kita nak mendekati ilmu agama tersebut. Kan? Kita belajarlah ilmu apa sekalipun, kan? Ilmu apa ni, ilmu matematik ke, ilmu sains ke, ilmu selain daripada ilmu agama lah. Sebenarnya itu pun adalah salah satu ibadah, salah satu ilmu agama yang kita perlu pelajari. Baik, tuan-tuan dan puan-puan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan lagi ya. Saya juga melihat kelompok umat Islam bertengkar mempertahankan sesuatu perkara yang bersifat furu' atau cabang pada setiap hari. Daripada sudut lain, golongan seperti itu melalaikan perjuangan Islam yang lebih besar. Perjuangan melawan musuh-musuh yang mempunyai perasaan dengki, benci, tamak, takut dan senantiasa mencari peluang. Jadi tuan-tuan, selain daripada itu, apa yang digambarkan oleh Dr. Yusof Qaradawi ini, pengarang ini, selain daripada mereka-mereka yang hanya ingin menumpukan satu bidang sahaja, ada juga dalam kalangan mereka ini, maksudnya mereka ni, golongan mereka ni umum lah, bukannya tertumpu kepada sesuatu golongan sahaja, ahli agamawan ke ataupun seumpama dengannya, umum. Saya katakan umum. Okey. Selain daripada golongan mereka yang sentiasa menumpukan satu bidang sahaja, ada juga golongan-golongan ini hanya membincangkan perkara-perkara yang furu', yang mana perkara-perkara cabang, kita katakanlah furu' ni cabang lah kan. Yang mana perkara-perkara ini akhirnya dia tidak memberi impak yang besar sekalipun. Malahan dia akan mencetuskan lagi permusuhan, perbalahan di antara satu sama lain. Sebagai contoh kita katakan, saya rasa contoh ni semua dah sedia maklum. Dulu saya rasa sekarang ni dah tak ada lah kot. Harap-harap tak ada lah. Dulu gembar-gempurkan berkaitan dengan bacaan Yasin hari Khamis malam Jumaat, kan? Membincangkan perkara tersebut, kan? Katanya baca Yasin ni bid'ah lah, kan? Kata baca Yasin ni Nabi tak buat lah, kan? Apa lagi? Benda yang kecil-kecil, benda yang furu'. Jadi akhirnya golongan ni kata kena baca Yasin. Golongan satu lagi kata baca Yasin ni Nabi tak buat pun, kan? Jadi bertengkarlah. Akhirnya wujudlah perbalahan, wujudlah permusuhan di antara dua kumpulan. Jadi apa yang ingin pengarang sampaikan, daripada membincangkan perkara-perkara furu' yang akhirnya mencetus kepada perbalahan, yang akhirnya mencetus kepada permusuhan di antara satu sama lain, baik kita memikirkan perkara-perkara yang lebih penting, baik kita memikirkan perkara-perkara yang lebih utama daripada kita membincangkan perkara-perkara yang akhirnya boleh mencetuskan perkara yang negatif kepada mereka itu sendiri. Apa yang pengarang ingin maksudkan, perkara apa yang lebih pentingnya, iaitu daripada membincangkan perkara-perkara furu', baik membincangkan perkara-perkara berkaitan dengan perjuangan, pembelaan terhadap Islam, yang mana wujudnya dalam kalangan mereka yang hasad dengkinya, yang tamaknya, yang akhirnya boleh membinasakan Islam itu sendiri. Itu yang lebih utama daripada kita membincangkan perkara-perkara yang furu', yang akhirnya boleh mengakibatkan ataupun yang boleh mencetuskan perbalahan dan permusuhan di antara satu sama lain. Baik, tuan-tuan dan puan-puan penonton yang rahmati Allah sekalian, apa lagi yang ingin dikongsi dengan kita berkaitan dengan fiqh ulawiyat ini? Apa lagi dia tulis? Mereka juga berbincang perihal hukum wajib ataupun sunat memakai pakaian putih sebagai ganti kepada baju dan seluar. Perbincangan itu juga berkisar tentang halal ataupun haram wanita masuk ke dalam masjid. Perbincangan berkaitan isu makan di meja dan duduk di atas kerusi, macam-macam tuan-tuan. Serta menggunakan sudu dan garpu menjadi isu besar. Sama ada perbuatan itu menyerupai tingkah laku orang kafir ataupun tidak. Perbincangan itu juga termasuk isu-isu lain yang banyak memakan waktu. Perbincangan yang memecah belahkan kesatuan umat serta menciptakan kebencian dan jurang pemisah. Perbincangan yang menghabiskan tenaga untuk suatu perkara yang tiada tujuan dan menentang orang yang bukan musuh. Jadi tuan-tuan, seperti yang saya katakan tadi,
seperti mana yang saya katakan tadi, kita bila kita membincangkan perkara-perkara yang berbentuk furu', yang berbentuk yang akhirnya mencetuskan perbalahan di antara satu sama lain, kan? Lebih baik kita membicarakan satu yang lebih besar lagi, kan? Apa yang dikatakan tadi, Dr. Yusuf Qaradawi, ada kalangan mereka yang membicarakan tentang salah satu daripadanya berkenaan dengan penggunaan garfu dan juga sudu, kan? Ada yang kata bila kita guna garfu dan sudu ni, kita ikut Yahudi, kita ikut orang bukan Islam. Jangan guna tangan, ikut sunnah. Apa lagi? Bicarakan tentang halam pakaian putih, pakaian putih. Ada yang kata tak ikut pakaian putih cara Nabi. Nabi suka warna putih. Ada juga yang kata tak nak pakai baju, nak pakai warna lain. Dan akhirnya tuan-tuan, kan, apa yang berlaku, kan, wujudlah perbalahan di antara satu sama lain, tak bagi satu manfaat pun kepada umat Islam. Jadi kita tak nak benda itu berlaku, kan? Kita utamakan perkara yang lebih utama daripada perkara-perkara yang sedemikian. Baik tuan-tuan, apa lagi yang kita boleh kongsikan lagi di sini? Okey, apa lagi? Saya melihat beberapa orang pemuda yang tekun melakukan ibadah, tetapi mereka melayani ibu bapa, saudara mara mereka dengan sikap keras dan berkasar, kan? Pemuda yang pandai berhujah, tapi mereka adalah pelaku maksiat ataupun penyimpan daripada ajaran agama. Para pemuda itu lupa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang-orang tua. Jadi tuan-tuan, berdasarkan apa yang ditulis oleh pengarang, ada juga kalangan golongan-golongan cakap pandai, kan? Katanya selalu kita katakan dia ni ahli ibadah lah, kan? Kalau kita tengok, kita pergi masjid lah, kan? Kita pergi masjid, kita tengok orang ni orang masjid lah, kan? Selalu ibadah, kuat ibadah, kan? Kalau 5 waktu sehari semalam tu, kan, memang tak miss lah. Kita tengok kalau satu hari tu kita cuba kita pergi ke masjid, kita tengok orang ni memang ahli masjid lah. Subuhnya dia hadir, zuhurnya dia hadir, asarnya dia hadir, maghribnya dia hadir, isyaknya dia hadir, kan? Bagus, kan? Itu yang kita nak. Tetapi yang tak sedapnya tuan-tuan, yang tak bestnya tuan-tuan, bila mana dia berbicara dengan kita, ataupun dia bercakap dengan kita, boleh menusuk kalbu tuan-tuan, terasa di hati ni, kan? Rasa sentap. Dia cakap ni, tak menggambarkan pelakuan dia. Ini yang tak nak ni tuan-tuan, kan? Apa yang digambarkan, apa yang ditulis oleh pengarang ni, ada juga ahli ibadah yang kuat ibadah, tapi dia kurang ajar dengan ibu bapa dia, dia kurang ajar dengan saudara mara dia, dia kurang ajar, dia tak berbaik dengan jiran jiran tetangga, suka berlaku pemusuhan, kan? Suka bergaduh, kan? Jadi kita kata tak sesuai lah tuan-tuan, tak sesuai lah. Yang mana satu yang kita perlu lebihkan, yang mana satu yang kita perlu utamakan tuan-tuan, kan? Rugilah daripada kita menjadi ahli ibadah, kita selalu beribadah tetapi sikap kita tidak menggambarkan kita ni seorang ahli ibadah. Akhirnya tidak ada apa-apa bermanfaat yang kita dapat, kan? Malahan dosa yang lagi kita dapat daripada perlakuan kita ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi saya rasa cukup sekali itu dahululah perkongsian saya pada kali ini, kan? Banyak, walaupun ringkas, kita bersiaran, walaupun sedikit perkongsian ilmu yang kita kongsikan pada hari ini, tetapi ianya memberi impak yang besar kepada kehidupan kita, ke dalam kehidupan kita, kan? Apa yang saya boleh kupaskan, yang pertama,
yang pertama adalah berkaitan dengan keperluan kita dalam kita menentukan sesuatu perkara, kan. Khususnya kalaulah dalam kita tengok dalam organisasi kita lah. Dalam organisasi kita, semua kalau semua nak jadi apa ni, bos, siapa yang nak jadi pekerja, contoh, kan. Kalau semua nak pelajari ilmu ataupun semua nak jadi ustaz, siapa yang nak jadi doktor, siapa yang nak jadi engineer, siapa yang nak jadi cikgu, siapa yang nak jadi tukang tukang rumah, siapa lagi yang nak jadi apa. Selain daripada tu lah, kalau lah semua orang nak jadi doktor lah, kan, siapa lah yang nak jadi ustaz. Dan akhirnya nanti kalau ada berlaku kematian, siapa yang nak uruskan jenazah. Dah semua orang jadi doktor, kan. Jadi timbang tara di antara satu sama lain, mana yang perlu dahulukan. Kalau lah dalam satu tempat itu, saya bagi analogi yang mudah lah, kan. Kalau dalam satu tempat itu, kalau lah dah ramai dah doktor, tak payahlah kita nak ambil doktor lagi, kita ambil lah bidang lain. Dalam kampung, kita contoh lah, dalam kampung ni, kalau kampung A ni dah ramai sangat jadi ustaz, tak payahlah semua nak jadi ustaz. Jadi apa yang perlu, mungkinlah yang teringin nak jadi ustaz tu belajarlah cara nak menukang, nak buat rumah ke, ataupun belajarlah mat ke, yang belajar mat ataupun sains ataupun apalah selain daripada jadi ustaz ni, supaya penduduk itu mencapai ketamadunan yang sempurna. Apa lagi selain daripada itu, jadilah seorang insan yang bertakwa, yang balance. Maksudnya di sini, janganlah kita ni ahli agama, kan, kuat ibadah, kan. Kita ni orang gelar kita ni seorang ustaz, tetapi kepribadian kita, percakapan kita, perbuatan kita ni tak menggambarkan pun kita ni seorang ustaz, kan. Sayang, kan. Apa lagi? Kemudian ada dalam kalangan ada dalam kalangan penduduk ataupun masyarakat dalam yang hidup sezaman dengan Imam Al-Ghazali. Mereka hanya menumpukan satu bidang je, semua nak jadi ahli fiqh, semua nak jadi ustaz. Sampaikan kalau berlaku kita katakan, kalau ahli keluarga kita sakit ke, isteri kita sakit ke, anak-anak perempuan kita sakit ke, yang merawat isteri dan anak perempuan kita adalah orang yang bukan Islam. Sedihnya lagi, lelaki pula, dah lelaki bukan Islam lagi, kan. Jadi aurat isteri kita dah terdedah, kan. Aurat anak perempuan kita dah terdedah dengan mereka yang bukan daripada agama Islam, dan juga mereka ni bukan muhrim ataupun bukan muhrim dengan kita lah, kan. Jadi itulah tuan-tuan, apa yang dapat kita kongsikan pada hari ini sebenarnya relate dengan kehidupan seharian kita. Timbang tara dah dalam kita menilai satu perkara, yang mana satu yang perlu kita dahulukan tuan-tuan, yang mana satu kita kemudiankan lah tuan-tuan. Jadi kalau konteks sekarang ni tuan-tuan, dalam konteks sekarang ni, musim-musim Covid ni, kan, yang mana kes positif semakin meningkat semula. Dulu dah cantik dah satu angka dah, kadang-kadang 2, kadang 1, kadang 5. Ni dah sampai naik semula sampai ke 3 digit angka. Di sinilah kita mempraktikkan ilmu yang kita telah pelajari. Kita dah tahu dah apa yang dimaksudkan dengan aulawiyat itu, kita utamakanlah tuan-tuan. Kalau lah tuan-tuan kata perlu ataupun penting untuk keluar rumah untuk nak beli barang-barangan keperluan, bolehlah keluarlah. Tapi kalau lah tuan-tuan hanya sekadar untuk ingin bersia-sia, lagi-lagi di tempat-tempat yang crowded, yang sesak,
yang dikatakan tempat itu tempat yang apa ni, dilabelkan dengan zon merah, kan, kita tak perlulah kita pergi ke sana. Kita sama-samalah jaga supaya wabak ini tidak apa ni, terus tersebar dalam kalangan kita. Ini pun aulawiyat lah tuan-tuan, relate lah dengan ilmu yang kita pelajari pada hari ini dan sebelum ini, kan. Kita mana kita perlu nak utamakan, kan. Kalau lah perlu benda tu penting, perlu apa ni, perkara itu menjadi keperluan dalam kehidupan kita, kita buatlah. Tapi tak perlulah nak pergi pasar sampai satu family, betul, kan. Jadi itulah tuan-tuan, sekadar itu dahululah perkongsian saya pada apa ni, hari ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua. Yang bercakap ini pun walaupun apa ni, menyampaikan tajuk ini, tapi sebenarnya menasihati diri sendiri juga tuan-tuan. Kita sama-sama, saya bukanlah ahli ataupun saya bukanlah pakar dalam bidang taufik aulawiyah ini, tetapi kita sama-sama mendapat bermanfaat daripada ilmu yang disampaikan, ilmu yang diusahakan oleh ulama-ulama sebelum ini, agar kita tidak terpesong ataupun kita tidak tersasar daripada landasan yang benar, ya tuan-tuan. Jadi sekadar itu dahulu perkongsian saya pada pagi ini, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu daripada percakapan ataupun usaha saya sendiri. InsyaAllah sama-sama kita apa ni, memperbaiki diri kita dari masa ke semasa. Sekali lagi saya nak mengajak tuan-tuan supaya kita sama-sama menjaga diri kita, kita menjaga ahli keluarga kita, kita menjaga saudara mara kita daripada terjebak ataupun terkena dengan virus COVID-19 ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa dan lain waktu tuan-tuan. Jaga diri baik-baik. Saya akhirkan kalam saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.